Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Alfairis Jemurin. Berita utama, Kerajaan Sarawak terus menyokong usaha penyelidikan saintifik terhadap sumber hutan serta ekosistem tanah gambut tropika di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, kajian dan penyelidikan perlu dilakukan dengan secara sistematik dan bersepadu dengan sokongan dan penggunaan teknologi terkini. Menurutnya, Sarawak memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran antarabangsa dan melaksanakan penyelidikan yang unik untuk menjamin masa depan negeri ini. If we cannot sustain our forests and the croplands, we cannot sustain ourselves and Sarawak's economy. It is the state's treasure and one we, the government of Sarawak, as stewards of its people, are committed to protect. Beliau berkata demikian semasa berucap sempena Malam Gala Asia Flux Conference 2022 di Institut Penyelidikan Tanah Gambut Tropika Sarawak, Tropi di Kota Samarahan pada malam Selasa. Dalam pada itu, Premier Sarawak menambah kerajaan negeri sentiasa berusaha melindungi sumber hutan dan tanah gambut tropika kerana ia merupakan khazanah yang amat bernilai. Malah ujarnya, Sarawak telah menjadi satu-satunya negeri di Malaysia yang mempunyai 3 menara Ediflux di tanah gambut tropika yang telah menjana sejumlah besar flux AD mentah dan data meteorologi setiap bulan selama lebih daripada 10 tahun. Sarawak has also amended its land code to enable carbon capture, usage and storage as another solution to mitigate climate change. The carbon credits generated are to be tradable in the carbon market. We are very proud to announce that Sarawak maybe is the first state in Malaysia that has enacted laws. The first state in Malaysia that has enacted laws to permit activities related to carbon and nature venture businesses. This is a testament to Sarawak efforts to be at the forefront of climate change mitigation. Hadir sama dalam majlis itu ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Siti Tayai, Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Datuk Len Talif Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Francis Harden Hollis dan Pengerusi Penganjur Asia Flux 2022 Dr. Luli Melling. Asia Flux Conference 2022 ialah platform untuk meraihkan dan mengiktiraf pencapaian penyelidik yang mempunyai hasil penyelidikan cemerlang dan menyumbang secara aktif kepada rangkaian global. Ia juga merupakan platform saintifik untuk berkongsi dan membincangkan isu rumah hijau bagi menjamin pendekatan teknologi baharu dalam penyelidikan penjagaan alam sekitar, kesejahteraan sosial serta ekonomi. Laporan seterusnya. Negara India berminat untuk menjalinkan kerjasama rapat dengan Sarawak dalam pelbagai bidang yang berpotensi untuk maju. Pesuruhjaya Tinggi India ke Malaysia, B. Nagabhushana Reddy berkata pihaknya bersedia menawarkan kepakaran mereka dalam bidang digital untuk membantu kerajaan Sarawak merealisasikan transformasi ekonomi di negeri ini. Jelasnya, beliau yakin dengan potensi yang dimiliki oleh Sarawak dan percaya hubungan dua hala ini akan bertambah baik pada masa akan datang. Tambahnya lagi, pelan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 Sarawak merupakan satu hala tuju yang sangat berkesan. Looking at post-COVID development strategy 2030 of Sarawak, I think it is a very impressive roadmap. We see that a potential that exists in 3 very crucial sectors as we see it, among many others, because there are opportunities in each of them. But we have to see how to prioritize this. In this prioritization, I see this. One is the Sarawak government's desire to digitally transform the entire, in the economy, where at the heart of it is digital transformation, which means whether it is development of your, let's say, energy sector, development of our oil and gas sector, and development of various other
what we call social sectors, where digital would play a very significant role. Beliau berkata demikian selepas melakukan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Selasa. Sementara itu, Reddy turut yakin bahawa kemasukan pelancong India ke Sarawak akan bertambah pada masa akan datang, terutamanya selepas penganjuran konvensyen Persekutuan Ejen Pelancongan India TAFI yang diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK bermula Selasa hingga Jumaat ini. Seterusnya, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus meningkatkan jalinan kerjasama bagi merancangkan lagi pembangunan di kawasan luar bandar. Setiausaha Persekutuan Sarawak, Dato' Amir Omar memberitahu usaha yang akan dilaksanakan tertumpu kepada pembinaan sekolah, kemudahan kesihatan serta jalan raya di kawasan lawas, Bakelalan dan Kapit. Banyak usaha-usaha yang kita ketengahkan untuk meningkatkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan kerajaan negeri, terutama sekali dalam segi pembangunan, perbelanjaan pembangunan dan juga usaha-usaha Kerajaan Persekutuan dalam merancangkan lagi pembangunan, terutama sekali di kawasan luar bandar. Tumpuan yang saya berikan kepada Yang Berhormat Datuk Tinggi ialah melihat kepada pembangunan sekolah-sekolah di kawasan luar bandar, di Lawas, Bakalalan, Kapit dan juga kemudahan kesihatan, terutama sekali di kawasan luar bandar juga, bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat luar bandar di Sarawak. Beliau berkata demikian selepas melakukan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Amir memberitahu sebanyak 3.8 bilion ringgit telah diperuntukkan bagi projek-projek pembinaan yang akan dijalankan di negeri ini. Sementara itu, Premier Sarawak turut menerima kunjungan hormat daripada rombongan Sarawak Media Group yang diketuai oleh pengerusinya, Datuk Nur Hayati Muhammad Ismail. Sementara itu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Shukri telah melawat ke beberapa rumah yang sedang dibaik pulih di bawah program penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS di sekitar zon Gedong baru-baru ini. Difahamkan lawatan tersebut bertujuan meninjau keadaan semasa projek di mana 3 buah rumah yang dilawati melibatkan Kampung Kancong Baru, Kampung Segerajaya dan Kampung Tengah Hulu Gedong. Ia merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Sarawak dalam memastikan rakyat setempat mendapat kualiti kehidupan yang lebih baik. Dalam pada itu, bantuan baik pulih rumah PPRMS ini diharap sedikit sebanyak dapat membantu penduduk kurang berkemampuan untuk memiliki rumah yang sempurna. Dalam pada itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menerima kunjungan hormat daripada Konsul Jenderal Republik Indonesia di pejabatnya pada Selasa. Menurutnya, kunjungan tersebut bertujuan untuk membincangkan tentang pengangkutan bas, perkhidmatan udara, perkhidmatan di lapangan terbang dan lain-lain di bawah kuasa Suruhanjaya. We also talking about new routes. This morning, His Excellency has also proposed to us there another border crossing. That is at Biawak. They proposed the bus service from Kuching to Singgawan. Yeah, so we are looking into this. And also, there's another route. Kuching, Lubuk Kantu, Badau, and Putusibau. Yeah, that one will be another route. So this morning we have already discussed that we will go on the ground to visit the border. Together with His Excellency, myself and my officers will go on the ground and look at the border facilities and also with our bus companies. Sementara itu, Konsul Jenderal Republik Indonesia Raden Sigit Wijaksono berkata perkhidmatan penerbangan dari Kuching ke Pontianak, Kalimantan Barat akan diusahakan untuk disambung semula. We are trying our hard to reactivate again the flight connectivity between Kuching to Pontianak. That is why just recently we already conveyed this matter to Jakarta, especially Ministry of Foreign Affairs as well as Ministry of Transport, because this is the airport is under authority of Ministry of Transport. Hopefully, this will be under consideration, because we need to prepare the airport, especially the Pontianak airport, to be open for international.
We already also met with airline already mentioned, yeah, they are ready, yeah, for this resuming of flight connectivity, yeah. And then about the land transport, of course, already mentioned, yeah, we also encourage our Indonesian side, yeah, especially the operator, yeah, not only one operator, yeah, we expect other operator also to join, yeah, for potential new route, yeah. Not other than Kuching Pontianak, we have also another, yeah, like Kuching, Singkawang, and other potential already mentioned. Sementara itu, Kerajaan Sarawak berhasrat meningkatkan kerjasama dua hala dengan negara Papua New Guinea. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata Papua New Guinea memiliki banyak potensi terutamanya dari segi pelancongan. Katanya dalam satu kenyataan media pada Selasa, Papua New Guinea memiliki lebih 800 kumpulan etnik dan mempunyai alam semula jadi tidak tercemar. Justru beliau yakin terdapat banyak potensi pelancongan untuk dibangunkan dan dipromosikan di negara tersebut. Sebelum ini, Datuk Seri Abdul Karim telah mengetuai delegasi Sarawak ke Papua New Guinea pada 7 hingga 9 September lepas. Kerajaan negeri sentiasa memastikan projek rakyat melibatkan projek transformasi luar bandar RTP disiapkan dan tempoh yang ditetapkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Aula Dris berkata setiap wakil kerajaan Sarawak perlu memastikan semua projek RTP di kawasan masing-masing dilaksanakan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Menurutnya, contohnya di kawasan Simunjan terdapat beberapa projek RTP yang mengalami kelewatan disebabkan masalah kontraktor sehingga menyebabkan projek tersebut lambat disiapkan. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke tapak projek RTP bagi menaik taraf ruai rumah panjang Kampung Ensenge Iban Simunjan pada Selasa. Tambahnya, projek yang bernilai RM348,856 itu merupakan projek di bawah RTP Adun 2019 telah disambung semula apabila kontraktor terdahulu gagal menyiapkan projek tersebut. Dalam pada itu, beliau berharap kontraktor terlibat agar melaksanakan kerja dengan mengikut jadual ditetapkan. Beralih ke laporan Sukma 2022 di Kuala Lumpur, kem bowling Sarawak terus mencipta kejayaan apabila pemainnya Musayyar Khalid dan Nur Aina Kamalia Abdul Ayub berjaya memenangi pingat emas dalam kategori beregu campuran. Ketika ditemui, Musayyar Khalid menzahirkan rasa gembira di atas kejayaan memenangi pingat emas kerana ia merupakan kejayaan pertama mereka sejak mula digandingkan pada tahun 2016. So, terima kasihlah sebab support kawan sampai ke situ. Without you guys, kawan sikan di situ lah. And then thank you also for Aina. During 2016 kamu orang main mixed double juga, but that time kamu first time main, so kamu agak nervous and we came back today and win the gold medal for Sarawak. Beliau berkata demikian selepas penyampaian pingat bagi kategori beregu campuran di Sunway Megalands, Subang pada Selasa. Pasangan beregu Sarawak itu berjaya mencatat 2,452 jatuhan pit mengatasi pasangan daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang hanya berjaya mencatat 2,421 jatuhan pit untuk memenangi pingat perak. Terdahulu, Musayyar bersama Abner Lu dan Abang Afiq Yazid Abang Azman telah memenangi pingat gangsa dalam acara trios lelaki yang diadakan pada Isnin lepas. Sementara itu, bagi Nur Aina Kamalia Abdul Ayub pula, kejayaan ini sebagai menebus kekecewaan beberapa hari lepas apabila terlepas pingat dan kejayaan ini disifatkannya sebagai membanggakan. I would like to dedicate my thanks to SSC, Abbas, the coaches, our consultant, family and my teammates lah. Dalam pada itu, kedua-dua mereka turut memberitahu Sukan Malaysia Sukma kali ini merupakan yang terakhir buat mereka berdua disebabkan melebihi had umur pada Sukma akan datang. Sementara itu, satu lagi pasangan bowling Sarawak, Abang Afiq Yazid dan Nur Hazirah Ramli meraih pingat gangsa dengan mencatat 2,395 jatuhan pin. Mereka berdua akan turun ke gelanggang sekali lagi hari ini bagi bertanding dalam acara berpasukan. Sekian edisi tengah hari bersama saya Alfairez Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.